Hai, bersama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okey, Ustaz kenalkan diri Ustaz dulu Nama diberi Muhammad Nur Firdaus bin Tawaduh. Okey, itu nama yang diberi oleh ibu dan ayah Ustaz yang tercinta. Okey, seterusnya hari ini Ustaz akan mengajar satu subjek ibadat tahun 4 yang bertajuk najis dan cara menyucikannya. Okey, sebelum Ustaz memulakan sesi pembelajaran Ustaz nak kita sama-sama baca doa sebelum belajar. Boleh tak? Okey, jom kita sama-sama baca doa sebelum belajar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. 7 kali 3 tambah 9. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Selesai sudah bacaan doa kita, doa sebelum belajar. InsyaAllah pembelajaran kita pada hari ini dirahmati dan diberkati Allah. InsyaAllah, amin. Okey, sebelum Ustaz meneruskan sesi pembelajaran Ustaz pada hari ini, izinkan Ustaz membaca satu hadis menuntut ilmu dan kebaikannya. Okey, jom Ustaz bacakan hadis tersebut. Okey, jom. Dan hadis yang ke-14 yang bertajuk kewajipan menuntut ilmu. Jom sama-sama dengan Ustaz kita baca hadis ini. Talabul ilmi fariidatun ala kulli
muslimin. Ustaz ulang. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Maksudnya, menuntut ilmu itu satu kefarduan ke atas setiap orang muslim. Ustaz ulang. Menuntut ilmu itu satu kefarduan ke atas setiap orang muslim. Pengajaran hadis yang pertama, kita diwajibkan mencari ilmu pengetahuan. Yang kedua, orang yang paling mulia ialah mereka yang berilmu. Dan yang ketiga, menuntut ilmu adalah fardu ain bagi orang-orang muslim. Alhamdulillah, semoga adik-adik semua dipermudahkan dalam menghafal hadis ini. Alhamdulillah, selesai sudah bacaan hadis dan pengajarannya. InsyaAllah kita dapat mempraktikkan dengan menuntut ilmu sebanyak yang mungkin. Walau di mana kita berada dan sejauh mana kita pergi, InsyaAllah ilmu itu bermanfaat untuk diri kita. InsyaAllah. Okey, seterusnya kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini yang bertajuk najis dan cara menyucikannya. Okey, kita pergi kepada tajuk tersebut. Okey, jom kita tengok. Okey, sebelum kita pergi kepada pembelajaran kita pada hari ini, kita pergi kepada objektif pembelajaran dan pengajaran kita pada hari ini. Okey, jom kita pergi kepada objektif yang pertama. Yang pertama ialah membaca pengertian najis dengan lebih jelas. Yang kedua, menyenaraikan 6 daripada 7 najis-najis. Yang ketiga, menyebut 7 perkara yang diharamkan ketika berhadas besar. Okey, itulah 3 objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, jom kita pergi kepada pembelajaran kita yang bertajuk najis. Okey, jom. Najis dan cara menghilangkannya. Hai, bersama Ustaz. Okey, di atas Ustaz ini ada gambar-gambar jenis-jenis najis. Dan gambar-gambar ini adalah gambar-gambar najis, daripada najis yang sekecil-kecil najis sampai sebesar-besar najis. Okey, di kanan Ustaz ada darah. Darah ialah kategori najis. Nanti kita sama-sama masuk jenis-jenis najis yang tersebut. Sebelah kiri Ustaz ada muntah. Yang muntah ini ialah kategori, nanti kita masuk tajuk jenis-jenis najis. Okey, ini adalah gambar-gambar jenis-jenis najis. Kita perlu tahu dan kita perlu ambil tahu, kerana jika najis yang ada pada diri kita tidak disucikan dan dibersihkan,
dia boleh menghalang kita untuk beribadat. Ingat tu. Okey. Hai, inilah isi kandungan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, pengertian najis. Yang kedua, jenis-jenis najis. Yang ketiga, pembahagian najis dan cara menghilangkannya. Yang keempat, perkara yang diharamkan ketika berhadas besar. Yang kelima, perkara yang diharamkan ketika berhadas kecil. Yang akhir sekali, hikmah bersuci. Okey, inilah isi kandungan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, sebelum kita pergi kepada pengertian najis, izinkan Ustaz membaca satu hadis mafhumnya, iaitu maksudnya, aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang darah haid yang terkena pada pakaian. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, basuhlah ia dan gosoklah ia dengan air serta siramlah, iaitu setelah digosok. Kemudian solatlah dengan pakaian tersebut. Riwayat Al-Tirmizi dan Abu Daud. Itulah perkongsian hadis Ustaz pada hari ini berkenaan najis. Okey, terima kasih. Okey, jom kita pergi kepada pengertian najis. Pengertian najis. Najis ialah segala kekotoran yang menghalang sahnya sesuatu ibadat seperti solat, puasa dan tawaf. Oleh itu, kita perlulah bersuci daripada najis-najis. Jenis-jenis najis. Jenis-jenis najis. Okey, kita mulakan dari sebelah kanan. Yang pertama, segala cecair yang keluar daripada kemaluan, iaitu kubur dan dubur. Yang kedua, binatang anjing. Yang ketiga, arak dan tuak. Yang keempat, hasil kacukan anjing atau babi dengan haiwan yang suci. Yang kelima, semua bangkai kecuali manusia, ikan dan belalang. Yang keenam, haiwan babi. Yang terakhir, iaitu yang ketujuh, susu daripada binatang yang haram untuk dimakan. Okey, inilah jenis-jenis najis. Oleh itu, kita perlulah mengetahui jenis-jenis najis supaya ibadat kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Hai, bersama Ustaz. Inilah pembahagian jenis najis. Najis terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, najis yang paling ringan, iaitu najis muhaffafah. Seterusnya, najis yang kedua ialah najis pertengahan, iaitu najis mutawassithah. Yang ketiga pula, najis yang paling berat, iaitu najis mukhallazah. Okey, Ustaz ada bagi contoh. Najis yang paling ringan ialah gambar baby, kencing baby. Seterusnya, najis pertengahan
Contoh yang Ustaz bagi ialah darah, muntah dan air arak. Seterusnya, najis yang paling berat, contohnya Ustaz bagi ialah binatang, babi dan anjing. Okey, kita boleh pergi kepada pengertian najis dengan terperinci. Okey, jom kita pergi kepada najis muhaffafah, mutawassitah dan mukhallazah. Okey, kita pergi kepada najis yang pertama, iaitu najis yang paling ringan, najis muhaffafah. Okey, sebelum kita pergi kepada cara menghilangkan najis muhaffafah, Ustaz terangkan lebih jelas berkenaan contoh yang Ustaz bagi tadi. Contoh najis muhaffafah ialah kencing baby yang berumur 10 bulan ke bawah. Itu baru kategori najis yang paling ringan. Okey, kita pergi kepada cara menghilangkan najis muhaffafah pula. Yang pertama caranya ialah menghilangkan najis menggunakan kain kering. Seterusnya, yang kedua, renjis-renjiskan air mutlak, iaitu air yang suci, ke atas najis tersebut. Yang ketiga, lapkan sehingga kering dan pastikan tiada lagi najis tersebut. Okey, inilah cara menghilangkan najis muhaffafah, iaitu najis yang paling ringan. Okey, kita boleh pergi kepada najis yang seterusnya. Okey, inilah najis yang seterusnya, iaitu najis mutawassitah, najis pertengahan. Cara menghilangkan najis mutawassitah ialah buangkan najis itu sebersih-bersihnya. Seterusnya, yang kedua, membasuh tempat yang terkena najis sehingga hilang bau, warna dan rasa. Rasa tu jangan awak rasa gunakan lidah. Awak rasa tu cara dia, awak rasa sentuh pakai tangan awak. Rasa najis tu masih ada ke tak? Kalau tiada, barulah suci daripada najis. Okey, itulah cara untuk menghilangkan najis mutawassitah. Kita pergi kepada najis yang seterusnya, iaitu najis yang paling berat. Okey, inilah najis yang terakhir, najis yang paling berat, iaitu najis mukhallazah. Okey, kita pergi kepada cara untuk menghilangkan najis mukhallazah. Okey, yang pertama caranya ialah buangkan najis itu dengan sebersih-bersihnya. Seterusnya, membasuh sebanyak 7 kali air, iaitu yang pertama, air tanah, air yang bercampur dengan tanah, dan seterusnya kali kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam menggunakan air mutlak, iaitu air yang suci yang tak bercampur dengan tanah. Barulah bersih daripada najis mukhallazah. Contohnya, kita terpegang bangkai anjing. Bangkai anjing kategori najis mukhallazah. Jadi, kita harus menghilangkan dan mensucikan dengan cara membasuh dengan 7 kali air. Air yang pertama ialah air yang bercampur dengan tanah. Air yang kedua pula
Dan ketiga, keempat, kelima, keenam, air mutlak iaitu air suci daripada najis. Itulah cara untuk membersihkannya. Okey, jom kita pergi kepada perkara yang diharamkan ketika berhadas besar. Okey, contoh orang yang berhadas besar ialah perempuan yang keluar darah haid. Okey, perempuan yang keluar darah haid diharamkan melakukan solat fardu atau sunat. Seterusnya, perempuan yang berhadas besar tidak boleh menyentuh dan membawa mushaf, iaitu tidak boleh membawa dan menyentuh Al-Quran. Seterusnya, perempuan yang berhadas besar tidak boleh menetap di dalam masjid. Seterusnya, perempuan yang berhadas besar tidak boleh sujud tilawah atau sujud syukur. Seterusnya, orang yang berhadas besar diharamkan membaca khutbah. Seterusnya, orang yang berhadas besar diharamkan untuk bertawaf fardu atau sunat. Yang terakhir sekali, orang yang berhadas besar diharamkan membaca Al-Quran. Ingat tu, Al-Quran ialah kitab yang suci. Jika orang itu berhadas besar, diharamkan melakukan semua perkara yang Ustaz jelaskan tadi. Okey, kita pergi kepada perkara yang diharamkan ketika berhadas kecil. Okey, yang pertama, orang yang berhadas kecil tidak boleh mengerjakan solat. Yang kedua, tidak boleh menunaikan tawaf. Yang ketiga, tidak boleh sujud tilawah atau sujud syukur. Yang keempat, tidak boleh membaca khutbah Jumaat. Yang terakhir sekali, tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Okey, itulah perkara-perkara yang diharamkan ketika seseorang itu berhadas kecil atau berhadas besar. InsyaAllah, ketika kita berhadas kecil atau berhadas besar, kita dapat mempraktikkan perkara-perkara yang diharamkan ini. Okey, insya-Allah. Wah, kita sudah sampai kepada hikmah bersuci. Okey, kita pergi kepada hikmah bersuci yang pertama. Yang pertama ialah ibadat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebagai umat Islam, kita perlulah menjaga kebersihan. Kerana kebersihan itu sebahagian daripada iman. Seterusnya, kita pergi kepada hikmah bersuci yang kedua, iaitu dikasihi Allah SWT dan rakan-rakan. Apabila kita bersuci, kita akan dikasihi Allah SWT dan rakan-rakan. Okey, yang terakhir, yang ketiga, hikmah bersuci yang ketiga ialah menjaga kesihatan dan kebersihan diri. Apabila kita bersuci, dalam masa yang sama juga kita menjaga kesihatan kita dan kebersihan diri kita. Okey, itulah 3 hikmah boleh Ustaz kongsikan pada hari ini. Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi murid-murid.